Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan taqwa, dan cantikkanlah kami dengan afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati barisan pengurusan, para pegawai, ahli jawatan kuasa dan para sukarelawan Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid dan kesyukuran atas pertemuan pada malam ini, dan seterusnya kembali kita dapat bertatap muka setelah kali akhir kita bertemu di sini kira-kira 105 hari yang lalu, iaitu Sabtu 22 Oktober tahun 2022. Kita membincangkan tajuk berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh terbaik, iaitu sifat pemaaf baginda Nabi. Pada malam ini kita akan bahaskan satu topik, moga-moga ada manfaat untuk kita, iaitu berkenaan Isra wal Mi'raj. Hadirin hadirat sekalian, Isra wal Mi'raj sebenarnya memang merupakan kisah yang sangat luar biasa. Namun para ulama berselisih pendapat bila ianya berlaku. Imam Tabari mengatakan Isra berlaku sejurus Nabi dilantik sebagai Nabi. Lantik hari ini terus pergi. Imam Nawawi dan juga Al-Qurtubi memberi pendapat Isra wal Mi'raj berlaku 5 tahun selepas pelantikan Nabi. Ada banyak pendapat, namun kita berpegang kepada pendapat sebagaimana yang disebut oleh Al-Mansufuri. Isra Mi'raj berlaku pada 27 hari bulan Rejab, iaitu pada tahun yang ke-10 kenabian. Sememangnya di kalangan ulama itu tidak sepakat lagi. Jangankan tarikhnya, harinya, bulannya pun masih diperselisihkan. Seperti mana kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ada lebih 10 pendapat di kalangan ulama bila ianya berlaku. Ada yang kata peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan, ada yang kata pada bulan Syawal, ada yang kata Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan bagai-bagai lagi. Sebagai orang awam, kita berlepas diri dari membincangkan bila ianya berlaku. Apa yang mustahak bagi kita orang awam adalah meyakini peristiwa ini berlaku. Tentang bila itu bukan soalnya. Kenapa kita kena yakin? Kerana peristiwa ini direkodkan di dalam Al-Quran. Cerita Isra-nya Nabi, perjalanan di waktu malam, itu direkodkan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanallazi sakhkhara lana, sampai habis. Peristiwa Mi'raj, iaitu naiknya Nabi sampai ke Hadratul Qudus,
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu direkodkan dalam suratul Najmi ayat 13 sampai 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, dan sesungguhnya dia telah melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi. Sampailah ayat laqad ra'a min ayati rabbil kubra, dan sesungguhnya dia telah melihat sebahagian saja daripada tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Allah. Jadi kewujudan cerita Isra wal Mi'raj kita tak boleh menolak, dia ada dalam Quran. Begitu juga di dalam hadis, para ulama mengatakan bahawa 16 orang sahabat Nabi terlibat menceritakan tentang Isra wal Mi'raj. Ada versi dari Anas bin Malik, ada versi dari Abu Zar Al-Ghifari, ada versi dari Abu Zar, Jabir, Abu Hurairah, Mani, Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Ali, Omar. Pelbagai sumber kita boleh mendapat hadis tentang Isra wal Mi'raj. Peristiwa ini no doubt about it, tidak ada keraguan peristiwa ini wujud. Dan bagi kita di Selangor Ahli Sunnah wal Jamaah, kita percaya dan berpegang bahawa Nabi SAW naik Isra Mi'raj dengan roh dan juga jasad. Roh dan jasad, ini pegangan kita. Jadi kalau tuan-tuan buka YouTube, ada dengar penceramah mengatakan Nabi naik dengan roh sahaja, jadi itu bukan pegangan kita. Pegangan yang mengatakan Nabi naik dengan roh itu ada, tapi kebanyakannya adalah daripada kelompok Mu'tazilah. Jadi bagi kita aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, Nabi naik dua-dua sekali. Ya, banyak pelajaran Isra wal Mi'raj ini kalau kita nak bersembang-sembang pada malam ini. Sebab Isra wal Mi'raj ini dia merangkumi beberapa rangkaian peristiwa yang berlaku sebelum, semasa dan selepas Isra Mi'raj. Semua fasa itu mempunyai pelajaran yang banyak. Sebelum Isra Mi'raj ada banyak kejadian berlaku pada Nabi. Semasa Isra Mi'raj itu lagi banyak kejadian yang Nabi diperlihatkan. Dan selepas pasca Isra Mi'raj pun berlaku juga. Orang undi tak percaya pada dia, orang menolak dia dan bagai-bagai lagi. Untuk malam ini insya-Allah kita akan memilih untuk membincangkan sebahagian saja daripada peristiwa yang berlaku semasa Isra wal Mi'raj. Iaitu ada satu riwayat yang ingin saya angkat dan kongsikan dengan hadirin hadirat. Pada malam Isra wal Mi'raj ada satu kalimat yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat itu sangat mustahak, yang merupakan titipan dan juga kiriman daripada Nabi Ibrahim kepada kita umat Nabi. Apakah kalimat itu yang diperolehi semasa Isra Mi'raj? Ada satu riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia bercerita dalam satu hadis panjang. Saya ringkaskan kepada perbicaraan tentang kalimat itu saja. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi marra ala Ibrahim faqala man ma'aka ya Jibril qala hadha Muhammad. Adalah Nabi pada malam Isra wal Mi'raj, dia telah bertembung dan lalu di tempat yang ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, engkau bawa siapa?" Maka dijawab oleh Jibril, faqala hadha Muhammad. Inilah Muhammad. Inilah dia Muhammad. Faqala lahu Ibrahim. Maka Ibrahim pun telah sampaikan pesan pada Nabi, mur ummataka falyukthiru min ghirasil jannah fa in turbataha tayyibatun wa ardaha wasi'atun. Maka Nabi Ibrahim bila tahu, oh ini Muhammad, wahai Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu untuk membanyakkan membaca ayat ini.
Nescaya mereka, ayat-ayat ini akan menjadi tanaman di surga yang tanahnya begitu subur dan begitu luas sekali. Qala wa ma ghirasul jannah? Qal la haula wa la quwwata illa billah. Nabi kita bertanya, wahai Tuan, apa dia ghirasul jannah itu? Tanaman-tanaman surga ni apa dia, Tuan? Maka Nabi Ibrahim menjawab, la haula wa la quwwata illa billah. Suruh umat engkau banyakkan membaca la haula wa la quwwata illa billah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Kata sesetengah ulama hadis, hadis ini dhaif ataupun hadis lemah. Kalau kita rujuk kepada kitab Al-Isra wal Mi'raj, dia ada disebutkan huraiannya pada muka surat 107, dinyatakan bahawa hadis ini secara sanad memang dhaif, tetapi isi ataupun matan hadis ini sahih kerana diperkuatkan dengan dalil yang lain. Maka hadirin hadirat sekalian, inilah dia pelajaran yang boleh kita ambil pada malam ini daripada cuplikan kecil peristiwa Isra wal Mi'raj. Hadis ini kata ulama pertama sekali nak menunjukkan peristiwa Isra Mi'raj memang wujud. Yang kedua, ketika Nabi melakukan Isra, Nabi kita telah dipertemukan dengan para Nabi. Dan bukan Nabi Ibrahim saja, Nabi kita telah dipertemukan pertama dengan Nabi Adam AS di langit pertama. Di langit kedua, Nabi dipertemukan dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa AS. Di langit yang ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Di langit yang keempat, Nabi dipertemukan dengan Nabi Idris AS. Di langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun AS. Langit keenam dengan Nabi Musa AS. Dan langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim AS. Dalilnya, ini bukan hadis palsu apa tidak, ada dalilnya. Disebutkan dalam satu hadis panjang, fantalaqa bi Jibrilu hatta atas sama ad-dunya fastaftah faqila man hadha qala Jibril, qila wa man ma'aka qala Muhammad. Maka Nabi bercerita, lalu Jibril yang mengiringi Nabi minta supaya pintu langit dibuka. Bila buka, datang satu orang penjaga bertanya, siapa ini? Jibril pun jawab. Ditanyakan lagi, siapa orang yang bersama engkau? Maka kata Jibril, inilah Muhammad. Maka penyoal tadi bertanya lagi, wa qad ursila ilaih? Oh, Muhammad dah diutuskan ke? Ya, dah pun diutuskan. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a fa fataha falamma khasalat ba'iza fiha Adam. Maka suara itu pun mengatakan, welcome my brother, selamat datang wahai anak kepada orang yang baik. Maka ketika dibukakan, kata Nabi, aku pun bertemulah dengan Nabi Adam. Aku tak kenal, tapi kata Jibril, hadza abuka Adam fasallim alaih. Jibril kata kepada Nabi, ya Rasul, inilah Adam, ayah tuan. Dia kata, salam fasallim alaih, beri salam pada dia. Maka Nabi cerita, fasallamtu alaih faraddas salam, aku pun beri salamlah kepada Adam, dan Adam jawab salam aku. Kemudian Adam ucapkan kepada aku, marhaban bil ibni salih wal nabi salih, welcome, selamat datang kepada anak yang saleh dan nabi yang saleh. Jadi Nabi disambut oleh Adam. Kemudian Nabi cerita, summa sa'id bi hatta atas sama'u tsaniyah fastaftah, aku dibawa lagi oleh Jibril sampai ke langit yang kedua, maka langit pun terbuka. Falamma khalastu iza Yahya wa Isa wa huma ibnul khalati, dan di sana aku nampak ada dua orang yang kemudiannya baru aku tahu dia adalah Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Jibril perkenalkan, hadza Yahya wa Isa fasallim alaihima. Kata Jibril, ya Rasul, inilah dia Nabi Yahya, inilah Nabi Isa, salam dengan dia orang. Fasallamtu faradda thumma qala, aku beri salam pada mereka.
Dan mereka pun beritahu pada aku, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Welcome my brother, seorang orang yang baik, anak kepada orang baik, nabi yang baik. Kemudian summa sa'ida bi ila sama'i salisah, aku pun naik langit yang ketiga. Dan serupa peristiwa yang sebelumnya, bila langit dibuka, maka aku nampak satu orang. Qala, kata Jibril, haza Yusuf fasallim alaih. Kata Jibril, inilah Yusuf, bagi salam dekat dia. Nabi bagi salam, Yusuf doakan dia. Kemudian summa sa'ida ila hatta sama'ur rabi'ah, aku naik sampai langit keempat, aku ditegur pula, oh inilah Nabi Idris. Sampai yang kelima, oh inilah Nabi Harun. Sampai yang keenam, inilah Nabi Musa. Jibril perkenalkan, sampailah kepada Nabi. Cuma ada peristiwa menarik bila sampai ke Nabi Musa. Ketika dia sampai ke langit yang keenam, dia bagi salam, Nabi Musa jawab. Kemudian Nabi Musa kata, welcome, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Welcome, saudaraku yang baik, nabi yang baik. Falamma tajawaztu baka. Nabi cerita ni ada pelik sedikit. Masa aku nak tinggalkan Nabi Musa, tiba-tiba Nabi Musa menangis. Menangis Nabi Musa. Nabi yang lain di langit sampai yang kelima semua tak nangis. Nabi Musa menangis. Qala abki li anna ghulaman faqila lahu. Maka Jibril bertanya, ma yubkika? Tuan, apa hal tuan menangis? Orang lain okey, ni nak menangis pula dah. Maka jawab Nabi Musa alaihissalam, abki li anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannah min ummatihi aksaru mimma yadkhuluha min ummati. Aku terharu sebab anak ini, dia panggil Nabi kita anak ya. Anak ini dia diutuskan lepas aku. Aku lagi senior daripada dia. Dia junior aku. Tapi orang yang masuk surga dari kalangan umatnya jumlahnya lebih banyak daripada umat aku. Yang ini aku ada sedih sikit. Umat aku tak ramai lah masuk surga. Umat anak muda ini ramai masuk surga. Itu Nabi Musa menangis. Sampai ke langit ketujuh, summa sa'ida bi ila sama'i sabi'ah. Sampai di langit ketujuh, maka kata Jibril, haza abuka fasallim alaih. Inilah bapamu, beri salam pada dia. Fasallamtu alaih faradas salam. Dia pun jawab salam. Dia pun mengucapkan marhaba, welcome bil ibni salih wa ibni salih. Selamat datang wahai anak saudara yang baik dan juga anak kepada orang yang baik. Jadi itu punca Nabi kita bertemu dengan Ibrahim. Ketika dia bertemu dengan Ibrahim itulah Nabi Ibrahim telah menyampaikan wasiat dia untuk kita. Ini hadis tuan-tuan boleh rujuk di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari dia ada buat satu bab, bab salah, bab kaifa furidatus salah fil Isra. Dan juga Imam Muslim dia ada buat hadis ini susun di dalam Kitabul Iman, bab al-Isra bir Rasulullah ila samawati fardhu ala salawat. Jadi ini hadis sahih. Kenapa Nabi dipertemukan dengan senior dia? Ini ada sebab. Kata Mutawali Asy'arawi rahimahullah, Nabi dipertemukan dengan senior dia supaya dia merasakan bahawa kesusahan yang dia sedang alami di Mekah kerana hinaan orang Taif dan orang Mekah itu nothing. Dia kan, kita kalau bekerja, bila bertemu dengan orang yang pernah kerja macam jawatan kita dan dia lebih susah berbanding kita, kita akan rasa okey. Contoh, tuan-tuan katalah kerja cikgu, guru, selalu mengeluh, cikgu sekarang susah betul lah, kerja perkeranian kena buat macam ni. Dulu tengah hari boleh balik, sekarang petang pun belum tentu mesyuarat co-curriculum lah, dengan pengetua lah, hari Sabtu datang ada sukan lagi, pening kepala lah. Bagaimana cara untuk nak menaikkan semangat kerana kepeningan? Bertemulah dengan guru-guru yang pernah kerja macam kita, yang dah pencen, yang pernah berkhidmat tahun 80-an, ketika zaman lebih susah daripada kita.
Kesusahan kita mungkin kerana kesusahan bebanan kerja banyak. Cikgu zaman dulu bebanannya adalah memerangi kebebalan, kebodohan yang terlampau sangat. Ketika itu orang ramai belum ada minat kepada ilmu, tak nak membaca, terpaksa memujuk, pergi ke rumah dan bagai-bagai lagi. Zaman itu tidak semudah kita nak buat pinjaman kenderaan senang, pinjaman rumah zaman sekarang. Dulu kerja pun gaji tak masuk bank, kena ada cek, kena bawa motor pergi. Bila dia bercerita, kita rasa semangat. Dia cerita pengalaman dia di pedalaman begini. Samalah macam kita jadi imam. Oh, kita susahlah sekarang masjid ni makmum gini, kaki komplain ramai, wah. Don't worry. Jumpa dengan imam-imam yang dah pencen, yang pernah berkhidmat tahun 90-an, 80-an. Dengarkan kisah mereka. Kita akan rasa, dia orang lagi susah nak panggil orang datang semayang. Sekarang ada Facebook, WhatsApp, bagai-bagai, tak ada masalah. Kalau malas lagi, buat saja live. Satu Sungai Buloh boleh tengok. Artinya sentiasa ada jawapan terhadap kesusahan kita. Maka bila Nabi rasa dia susah, Mekah hina dia, Taif hina dia, tapi bila dia tengok senior dia, oh ini Nabi Adam, oh kesian Nabi Adam, anaknya berantakan bagai-bagai. Jumpa pula dengan Nabi Isa, oh lagi seksa, dipitnah seumur hidup, mengatakan dia anak yang tak ada bapa dan bagai-bagai lagi. Tapi Nabi Isa steady. Jumpa dengan Nabi Musa dulu kita pernah ceritakan dalam pertemuan yang lalu. Nabi Musa, umat dia siang malam fikir apa rupa kemaluan dia, lagi teruk dia kena. Sebab Nabi Musa mandi tak pernah telanjang, sampai orang fitnah dia tak nak mandi telanjang kerana kemaluan dia cacat. Tuan-tuan bayang tensionnya Nabi Musa berhadapan dengan umat yang fikir kemaluan dia. Tapi Nabi Musa steady saja. Jumpa pula dengan Nabi Ibrahim. Ini Ibrahim, dia pernah dapat perintah sembelih anak dia. Dia pernah macam-macam. Jadi itu tujuan Allah Ta'ala mengaturkan pertemuan Nabi dengan senior dia. Ini dipanggil program regenerasi. Kita bertemu dengan orang yang pernah kerja jawatan macam kita. Dan kemuncaknya Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan bukan calang-calang Nabi. Sebab itu Nabi kita, siapa ikon dia dalam kerjaya kenabian? Ikon dia adalah, nak sebut idola ni kasar sangat, ikon lah. Orang yang menjadi ikon Nabi kita adalah Nabi Ibrahim AS. Sebab itu Nabi ni begitu kagum dengan Nabi Ibrahim. Sampai-sampai kita kan dalam semayang, Nabi kita minta kita selawat untuk Nabi Ibrahim. Begitu spesialnya, ramai Nabi, tapi selawatlah engkau untuk Nabi Ibrahim. Tak wajib, sunat dalam tahiyat kita. Sebab Nabi Ibrahim ni, kalau saya kongsikan sedikit, boleh dikatakan hampir keseluruhan manasik haji, ibadah korban ataupun ibadah di bulan Zulhijjah adalah post factum kepada rangkaian peristiwa yang pernah terjadi kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni hebat. Sampaikan dia punya peristiwa yang berlaku pada dia, kita ulang pada hari ini. Sa'i, korban, tawaf, wukuf, apa saja, semuanya dikaitkan dengan rangkaian peristiwa pernah berlaku kepada Nabi Ibrahim. Sehingga kan bila korban, sahabat tanya, mahazil Allahi, kenapa kita kena buat korban ya Rasul? Ini sebab nak ikut bapa kita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia hebat, dia model, exemplar, obedient, seorang yang sangat tinggi tahap kesabaran. Sebab itu dalam Quran, cerita keluarga Nabi Ibrahim saja direkodkan dalam 25 surah dan ada 186 ayat. Nabi Ibrahim ni dia paling terkenal semangatnya sanggup berkorban dan never say no. Itu sebablah Nabi Ibrahim ini dan keluarganya Allah angkat darjat sebagai keluarga terhebat di dunia. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ali Ibrahim wa ali
Imran 'alal 'alamin. Aku angkat keluarga Adam, Nuh, Ibrahim dan Ali Imran di seluruh alam semesta ini. Surah Ali Imran ayat 33. Nabi Ibrahim adalah nabi paling banyak diuji dan dia never say no. Bayangkan ketika dia dicampakkan ke dalam api, dia tak pernah surrender. Padahal api yang dia dicampakkan itu sebesar-besar api, tapi dia takkan letak jawatan dia sebagai seorang nabi. Apa nak jadi, jadilah. Sehingga Allah rekodkan dalam surah Al-Anbiya ayat 69, dia hanya mengucapkan perkataan hasbiyallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, itu dalam hadis sahih Bukhari, Nabi Ibrahim ketika dicampakkan dalam api, dia betul-betul bergantung kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasil daripada peristiwa ini menjadikan para sahabat ketika nak bertolak ke perang Badar, mereka jadikan bacaan Nabi Ibrahim sebagai pembakar semangat. Itu Allah rekodkan dalam surah Ali Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika para sahabat diberitahu oleh pembawa berita bahawa orang musyrik sedang mengumpul tentera untuk berperang dengan kamu, fakhshawhum, dan ada di kalangan kamu dah takut, dah mula takut. Fakhshaw, kamu dah mula gerul, takut. Tuan-tuan, ini perang. Kita orang ajak bertumbuk pun takut, penakut kita. Cakap besar. Bila dah betul-betul orang ajak bertumbuk pegang kayu, takut. Walaupun belajar silat mandi minyak, orang ajak bertumbuk takut. Cakap je action, takut. Maka apatah lagi perang, takut. Tapi Allah sebut fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tetapi sahabat-sahabat ketika itu mengucapkan, cukuplah Allah yang akan tolong kami, kami serahkan pada dia segala urusan kami. Dan Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari, itulah bacaan Nabi Ibrahim. Dia never say no. Kuat semangat dia. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, dia akan jalankan titah perintah Allah walaupun benda itu impossible. Wa idzibtala Ibrahim rahmatin fa'atammahu. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat dan dia memenuhi ujian itu. Surah Al-Baqarah ayat 124. Apa ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim? Kata Ibnul Jauzi dalam tafsirnya, Nabi Ibrahim diarahkan buat dan jaga 10 kebersihan, 5 pada kepala, 5 pada badan. Nabi Ibrahim disuruh potong misai, berkomor, memasukkan air ke hidung, gosok gigi, sikat rambut. Bagi kita mungkin, alah itu pun nak turun Quran. Zaman itu tak ada teknologi. Macam mana nak trim misai, gunting tak ada. Kita banyak kedai gunting, boleh buat misai macam-macam. Dan ada 5 kebersihan duduk pada badan. Apakah dia? Potong kuku, membuang bulu kemaluan, berkhatan, cabut bulu ketiak, dan cuci bekas buang air. Zaman itu bukan zaman moden. Tapi Nabi Ibrahim, dia never say no. Besi payah nak cari, gunting, pisau. Nabi Ibrahim ni senior. Nabi Ibrahim jarak dia dengan Nabi kita ribuan tahun. Nabi Ibrahim wafat 2335 tahun sebelum Nabi hijrah. Dan Nabi Ibrahim meninggal wafat umur 175 tahun. Ketika dia diarahkan oleh Allah berkhatan, dia tidak menyerah ataupun dia tidak tolak. Ketika dia berkhatan, umur dia dalam satu hadis Nabi menyebut, ikhtatana Ibrahim alaihissalam ba'da 80 sanah. Umurnya 80 tahun Nabi Ibrahim. Dah senior, warga emas. Dan Abu Hurairah tanya, khatan pakai apa ya Rasul?
Nabi jawab, waqtatana bil qadumi. Nabi Ibrahim berkhatan guna kapak. Dia sendiri yang potong ataupun khatan diri dia sendiri. Nabi Ibrahim tinggi pengorbanan. Maka bila Nabi kita jumpa Nabi Ibrahim, dia jadi semangat balik. Ini orang, wah, ini legend. Ini legend. Aku jadi semangat balik. Maknanya setakat orang Taif hina, setakat Abu Jahal hina aku, nothing bebeh. Ini lagi gana. Dia boleh sembelih anak dia ketika diperintahkan oleh Allah, walaupun perintah itu datang dalam mimpi saja, bukan pakai kiriman Jibril GNT bawa surat apa tak ada. Dia never say no. Sebab itu sekarang di negara kita, disebabkan Nabi Ibrahim ni sudah begitu hebat sekali, maka sudah ada orang yang buat satu ajaran, dia panggil sebagai ajaran Nabi Ibrahim. Jadi ajaran Nabi Ibrahim ini kita kena faham ni, kita sama-sama. Ajaran Ibrahim dipanggil Millah Ibrahim. Kalau takdir ada tuan-tuan di sini yang Millah Ibrahim ini ya, memang kita tak nafikan ini Nabi yang begitu hebat. Tapi Millah Ibrahim yang dimaksudkan adalah perbuatan Nabi Ibrahim yang Nabi kita ambil dan gunakan sampai sekarang. Apa contoh perbuatan Nabi Ibrahim yang masih ada kita buat sampai sekarang? Pertama, membangunkan masjid. Itu Millah Ibrahim. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim membangunkan masjid. Jadi sampai sekarang Nabi kita masih menyuruh kita membangunkan masjid. Milah Ibrahim yang kedua, membersih dan memperindahkan masjid. Ini milah Nabi Ibrahim yang masih kita amal. Apa lagi milah Nabi Ibrahim? Ya, ini saya akan terangkan kemudian, kerana sebentar lagi kita nak memberi laluan dulu kepada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali membincangkan tentang kalimat wasiat yang disampaikan oleh Ibrahim kepada kita. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita membicarakan pada malam ini salah satu peristiwa yang berlaku pada malam Isra wal Mi'raj, iaitu Nabi Ibrahim telah menyampaikan satu pesan pada Nabi kita, mur ummataka falyukthiru min ghirasil jannah fa in turbataha tayyibatun wa ardaha wasi'atun. Perintahkanlah kepada umatmu untuk membiasakan berzikir la haula wala quwwata illa billah, kerana ianya akan menjadi tanaman di surga yang tanahnya begitu subur dan juga luas. Hadirin hadirat sekalian, kalimat la haula wala quwwata illa billah ini adalah kalimat yang dipanggil hauqalah, iaitu satu bacaan yang jarang sangat dizikirkan oleh kita. Kebiasaannya kita belajar zikir yang bagus untuk dibaca adalah yang famous dan popular, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun la ilaha illallah, astaghfirullahalazim dan seumpamanya, ataupun selawat-selawat. Tetapi hauqalah ini jarang sekali diamalkan. Dan Nabi Ibrahim AS pesan sungguh pada kita, wahai Muhammad, pesan pada umat kau, baca hauqalah ini. Sebab dia sendiri terbukti sepanjang sejarah adalah orang yang sangat kuat menerima ujian dan dia lulus. Sebab dia sangat pegang kepada maksud la haula wala quwwata illa billah. Takkan ada daya, takkan ada upaya melainkan dengan Allah. Dia pegang betul itu. Itu sebablah Nabi SAW pernah menyampaikan satu wasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana kata Nabi, kata Abu Dzar, ausini khalili bisab'. Aku pernah diberi wasiat oleh kekasihku 7 perkara. Pertama, bihubbil masakin wa an adnu minhum. Nombor 1, Nabi wasiat pada aku, cintailah orang miskin dan selalu dekat dengan orang miskin. 1. Yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Nombor 2, kata Nabi, sentiasalah pandang orang yang di bawah. Kau jangan pandang orang yang lebih tinggi daripada engkau, dari segi hartanya, dari segi pangkat, jangan. Pandang orang yang lebih susah daripada engkau. Yang ketiga, wa an asila rahimi wa in jafani. Sambunglah silaturahim dengan orang yang memang tak suka engkau. Kalau kita sambung silaturahim dengan orang yang memang sayang kita, WhatsApp group semua tu silaturahim, salam subuh, salam tahajud, salam maghrib, semua orang baik, dan kita sambung silaturahim, itu normal. Tapi sambung silaturahim dengan orang yang tak suka kita, itu luar biasa. Luar biasa. Tuan-tuan orang politik, parti sekian sambung silaturahim dengan parti yang tak suka, tuan-tuan. Oh, itu luar biasa. Tapi itu tak akan berlaku. Kita akan silaturahim dengan orang yang memang sama roh dengan kita. Kemudian yang keempat, Nabi pesan wa an uktsira min la haula wala quwwata illa billah. Dan Nabi pesan pada Abu Dzar, banyakkan zikir la haula wala quwwata illa billah. Dan yang kelima kata Nabi, wa an atakallam bimuril haqq, bercakap benarlah walaupun benda tu pahit untuk didengari. Yang keenam, wala ta'khuzni fillah laumatal laim, dan jangan kau carikan ganti pada Allah. Allah tetap yang paling hebat, jangan minta tolong selain daripada Allah. Wa an la as'alan nasu syai'a. Dan yang ketujuh kata Nabi, kau jangan mengemis-ngemis dengan orang, meminta-minta dengan orang. Takut hanya kepada Allah, jangan takut celaan orang yang nak mencela kau. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, dan Imam At-Tabari memasukkan hadis ini dalam Mu'jamul Kabir, dan kata Syekh Syuaib Ar-Arnaut, hadis ini hadis sahih. Jadi tuan-tuan, memperbanyakkan ucapan wa an uktsira min la haula wala quwwata illa billah. Jom kita perbanyakkan hauqalah. Hauqalah kita sebut singkatan daripada la haula wala quwwata illa billah.
Dia kalau dalam bahasa Arab, dia ada banyak akronim singkatan. Sebagai contoh, kalau kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, itu ringkas dipanggil basmalah. Kalau misalnya Alhamdulillah menjadi hamdalah. Kalau la haula wala quwwata illa billah, maknanya kita panggil hauqalah. Apa makna haula, quwwata? Ini ulama berbeza pendapat. Kata haula diberi maksud daya. Dan ada ulama mengatakan bahawa haula pula perbuatan kita minta pada Allah jauhkan kita daripada maksiat. Sebab itu macam tadi bila azan berkumandang, bila Bilal sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar. Bila asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Bila asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika dilaungkan hayya 'alas salah, tuan-tuan takkan jawab hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya falah, hayya falah, hayya falah. Dah, tuan-tuan apa jawapannya? La haula wala quwwata illa billah. Why? Sebab kata ulama, salah satu yang kita minta daripada Allah, la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatihi wala quwwata ala ta'atihi illa bima'unatihi. Kita mohon kepada Allah jauhkan kita daripada maksiat. Kita nak sembahyang, maksiat datang. Jadi kita minta Allah jangan kacau kita, ganggu kita dengan maksiat yang tidak dijangka. Bukan maksiat itu daripada Allah, maksiat yang menghalang. Azan tadi ramai orang dengar. Ada orang memang dah niat nak datang, tapi tiba ada halangan daripada segi benda-benda duniawi, tak dapat datang. Itu dia doa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan ada juga ulama yang mengatakan la haula wala quwwata illa billah ini adalah ta'yidullah, bantuan daripada Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan dari segi apa? Kekuatan untuk melakukan ibadah. Saya ambil contoh. Quwwah dalam bahasa Arab maknanya power, kuasa. Haula itu power dalam power. Saya tamsilkan begini. Contoh bateri. Tuan-tuan balik rumah nak buka Astro, nak buka Netflix, nak buka kipas, nak buka aircon, nak buka television, pakai remote. Dan remote kena pakai bateri. Bateri itu adalah power. Tetapi bateri itu dia mempunyai power kerana dalam dia ada power. Dia ada volt, ada voltan. Biasanya 1.5 volt. Kalau bateri remote AAA, AAA. Kalau bateri alkali 24A, dia ada 1200 mAh. Kalau bateri yang carbon seng 24D, dia ada 540 mAh. Ada masa di rumah kita bateri sebekas, semua tak boleh pakai. Walaupun dia adalah power sebenarnya, tapi kerana dia itu power, kerana ada power dalam power. Bateri tanpa power tidak ada erti. Sama juga kita sihat, kuat, makan makjun, makan jamu, makan macam-macam, vitamin, cuci pinggang, cuci darah, sihat, alhamdulillah. Tapi kita takkan power kalau tak ada power yang masuk ke dalam power kita. Badan sadur, tapi kalau tak ada power, takkan mampu untuk bangun, tolak selimut, pergi sembahyang. Power itu yang kita nak. Power itu adalah dia, dari dia. Tanpa dia, kita nothing. Walaupun kita sihat. Kalau penyokong Liverpool, dia ada tagline je YNWA, you'll never walk alone. Tapi kita tukar YNWA, you are nothing without Allah. You are nothing. Yilek. Allah lah kekuatan kita. Sebab itulah bila kita sebut saja, bila sebut
hayya 'alas salah, kita akan ucapkan bahawa la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku ni mengantuk sangat ya Allah. Tanpa kekuatanmu ya Allah, aku takkan mampu nak semayang tarawih malam ini ya Allah. Kenyang betul berbuka tadi ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tolong beri aku kekuatan ya Allah. Tuan-tuan, yakinlah bahawa kita sebagai hamba tidak memiliki daya dan upaya kecuali Allah lah yang menolong kita. Tuan-tuan malam ni datang mendengar ceramah, takkan mungkin dapat duduk mendengar ceramah melainkan pertolongan Allah. Berapa ramai orang nak datang tapi tak ada upaya. Sebab niat tu ada, tak lepas. Tuan-tuan, Allah izinkan. Walaupun susah parkingnya, jamnya hari ni orang nak nyam, esok ada kawan-kawan kita nak beraya, kita dipermudahkan. Begitu juga seorang guru, seorang penceramah, seorang asatizah, seorang ulama, dia tak akan dapat mengajar ilmu kepada masyarakat melainkan dengan bantuan dan pertolongan Allah. Kita pergi ke Mekah dapat ibadah, pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ada masa tuan-tuan, kita ni baru-baru ni ramai pergi Mekah. Mungkin tuan-tuan pun ada yang bawa balik umrah. Polis di Mekah sini mengatakan ini umrah yang paling ramai manusia. Ramai betul manusia. Mungkin semua orang dah lama tak keluar. Bila ada peluang keluar. Semua pula nak kejar umrah musim sejuk. Jadi bila dah terlampau ramai, dah tak sejuk lagi dah. Jadi beramai sangat orang. Ada masa nak buat sa'i, tengok manusia macam musim haji. Semua tingkat sama je ramai. Kita pun mikir, macam mana aku ni, kaki dah lah gawat. Banyak makan kambing tadi dekat Sofwah, macam mana nak tawaf, nak sa'i. Kita pun tak yakin. Duduk di hotel, buka TV 1, tengok siaran langsung Masjidil Haram, tengok tawaf. Ya Allah, manusia penuhnya. Tak lepas aku ni sekarang. Tengok pula TV lain, sa'i penuh juga. Kita pun kata, ya Allah, Rabbi yasir wala tu'asir. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah. On paper aku tak lepas ni ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kudrat aku ada, tapi kalau kau tak tolong, aku takkan boleh buat. Bismillah, masuk. Masuk. Elok boleh tawaf. Elok boleh tawaf. Ada je ruang. Walaupun adalah sangkut sikit lah dekat Hajar Aswad, tu normal lah. Itu kan orang masuk keluar, masuk keluar. Yang lain tu okey. Lepas tu pergi tempat sa'i pun sama juga. Dah niat dah nak naik kereta dah tadi. Aku tak daya dah ni. Ingat nak naik motorcar Naik motor, tekan gambar Arnab, laju lah. Tapi pergi, la haula wala quwata illa billah. Allah bantu. Ni berapa hari kita nak, lagi sebulan nak menyambut puasa. Ramai orang takut, macam mana aku ni Ramadan ni boleh tak puasa tahun ini. Dulu muda-muda sihat lagi, sekarang ni dah banyak penyakit lah. Aku kalau tak makan, gastrik lain macam lah, GERD naik sampai ke atas, asid perut apa semua, susah hati. Don't worry, Allah ada. La haula wala quwata illa billah. Yang beri kekuatan bukan manusia, bukan ubat, Allah. Ini yang Nabi Ibrahim ajarkan kepada kita. Allah bersama dengan kita. Ada orang kuat isap rokok. Dia tanya, Ustaz, saya susah hati betul lah Ustaz. Saya ni kuat isap rokok Ustaz. Macam mana nak puasa sunat Rejab, nak puasa sunat Syaban? Saya dengan rokok tak boleh berpisah. Abang isap rokok berapa banyak sehari? Tengok keadaan. Kalau hari kenduri tu 2 bungkus. Kalau masa kenduri kahwin 2 bungkus. Rokok free, tinggi bahunya letak dekat t-shirt dia, baju rewang. 2 bungkus, tuan rumah free. Sekarang orang bagi rokok lagi. Zaman sekarang tak lagi dah. Dulu kalau kampung bagi rokok 2 bungkus. Dia memang kuat isap rokok. Dia kalau driving Kuantan sampai KL, sebungkus rokok. Punyalah kuat. Sebungkus. Kuantan KL mana 2 jam lebih, dia boleh isap sebungkus. Makna sambung buntung lah.
Sebatang habis buang, minum air, sambung balik. Sebungkus hukum. Tapi Ramadan tahun lepas dia cerita, alhamdulillah dapat berhenti. Dapat berhenti seukur. Berhenti terus. Dah berhenti bulan Ramadan. Yalah. Oh, boleh pula berhenti. Itu la haula wala quwwata. Dia pula ceramah pula dah untuk kita. La haula wala quwwata illa billah. Kata macam mana abang boleh berhenti? Tawakal ala Allah. Saya doa ustaz, minta Tuhan jangan ketagihkan saya. Masuk maghrib, saya isap ukuk dululah sebelum makan. Tapi nak buat macam mana? Kata abang kena doa, biarlah berhenti terus. Tak boleh berhenti ustaz. Kalau berhenti pensan saya. Dia kerja driver bawa barang. Kata tak boleh berhenti aja. Cara dia lah. Sebab itu ayuh, ini wasiat mustahak daripada Nabi Ibrahim pada malam Isra Mi'raj kepada Nabi kita, ya Muhammad, kau kena ajar umat kau, amalkan la haula wala quwwata illa billah dan faham maksud dia. Nescaya kita akan rasa semangat dalam hidup. Para ulama mengatakan kalimat hauqalah ini jarang orang gunakan sebab orang tak nampak fadilat dia. Sedangkan la haula wala quwwata illa billah ini adalah fadilatnya besar. Ada satu hadis kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, ala adulluka ala babin min abwabil jannah, qultu bala ya rasul, qal la haula wala quwwata illa billah. Kata Abu Musa, Nabi pernah tanya kepada aku, maukah kau aku tunjukkan salah satu daripada pintu di syurga? Kalau kau baca, kau dapat masuk pintu ini. Abu Musa jawab, bala ya Rasul, of course, saya nak. Apa dia pintu itu ya Rasul? Nabi pesan, banyakkanlah membaca la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Ahmad dan juga Tirmizi. Jadi kita banyakkan. Dalam satu hadis lain, Nabi pernah pesan kepada Abdullah bin Qais, ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzi min kunuzi jannah, faqultu bala ya Rasul, qal qul la haula wala quwwata illa billah. Wahai Abdullah bin Qais, nak tak aku beritahu ke engkau satu tabungan ataupun simpanan ataupun gudang harta engkau di surga nanti? Abdullah bin Qais jawab, of course, bala ya Rasul. Maka kata Nabi, kau banyakkanlah membaca la haula wala quwwata illa billah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan kita baca la haula, Allah sediakan kita kanzun. Kanzun ni dalam bahasa Arab gudang. Gudang. Kalau segudang harta itu memang banyak betul. Kalau setakat satu peti harta, macam peti harta karun, itu sikit. Satu gudang besar. Gudang ni mungkin besar masjid kita ni. Satu gudang. Gudang ni besar tuan-tuan. Macam contoh, Kebauduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Brunei. Dia antara orang yang memiliki kereta dalam 5 gudang. Kereta dia 5 gudang, 5 garaj raksasa. Dia ada 574 buah Mercedes, ada 452 buah Ferrari, ada 382 buah Bentley, dia ada 176 Porsche, dia ada 600 buah kereta Rolls Royce, dia ada 21 buah Lamborghini, susun dalam 5 gudang. Jadi itu gudang duniawi. Jadi kita Nabi sebut, kau amalkan ni, kau dapat satu gudang harta. Gudang harta apa? Tuan-tuan nak harta apa? Nak kereta? Kereta lah satu gudang. Tuan-tuan nak apa? Ikut apa nak. Susah ke amalan ni ustaz? Tak ada susah. La haula wala quwwata illa billah. Jom kita amalkan. Jadikan amalan. Dia ada beberapa hadis-hadis yang menyebut keutamaan lafaz hauqalah ini, yang diambil daripada hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan beberapa versi lagi. Dia menyebutkan bahawa ada satu riwayat Ibnu Abi Dunya yang mana sanad ni bersambung sampai ke Nabi. Disebutkan man qala la haula wala quwwata illa billah mi'ata marratin fi kulli yaumin lam yusibhu faqrun abada. Siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billah
sehari sebanyak 100 kali, dia tak akan ditimpa kefakiran, tak akan jadi fakir. Kaya tidak, tapi takkan fakir. Fakir yang sampai kena merayu-rayu, sampai kena minta dalam gobok rezeki dan tak perlu. Dia takkan fakir. Tapi berapa banyak bacaannya? 100 kali. Ini ada ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam kitab Kasyifatus Saja. Ini fadilat, amalkanlah. Haqalah juga adalah lafaz yang sangat baik kita baca ketika seorang tengah dirundung dengan kesedihan atau kebuntuan atau kesulitan. Wa ruya fil khabari aidan idza nazala bil insani muhim wa tala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 300 farajallahu anhu ay aqallaha zalika zakarahu syekhuna Yusuf fi hasyiyatihi al-mi'raj. Diriwayatkan juga bahawa apabila kita sedang dilanda kebimbangan, kemudian kita membaca la haula wala quwwata illa billah sebanyak 300 kali, maka akan dibukakan jalan keluar bagi kita, iaitu akan dikurangkan beban kesusahan. Dan inilah yang disebutkan oleh guru kami Syekh Yusuf dalam Hasyiyah Mi'rajnya. Ini ada dicatatkan oleh Syekh Nawawi Banten dalam Kasyifatus Saja, muka surat 5. Ini disebutkanlah baca 100 kali, baca 300 kali. Dan ada juga disebutkan dalam satu riwayat, fa innaha tadfa'u 99 baban minad durri adnaha alham wal faqar. Siapa yang selalu baca la haula wala quwwata illa billah akan dijauhkan daripadanya 99 mudarat dan juga penyakit. Minimum yang akan dijauhkan daripada dia adalah susah hati. Susah hati. Tuan-tuan sekalian, apakah masalah atau penyakit paling besar yang dihadapi oleh masyarakat sekarang? Penyakit paling parah dalam dunia sekarang adalah kerunsingan, kebimbangan. Tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni sekarang ni pun tengah bimbang. Bimbang ni anytime boleh berlaku. Ada yang tengah bimbang. Bimbang apa? Tengah runsing. Bilalah ceramah ni nak habis? Sebenarnya aku bimbang betul lah, ustaz ni panjang. Bimbang juga. Selipar aku ada lagi kat luar. Tadi tengok ada mamat tu munda mandi. Hilang selipar aku ni. Bimbang juga. Balik ni kan jam ke tidak? Bimbang juga. Ceramah malam ni masjid dia buat makan ke tidak? Malam ni macam tak nampak je makan. Bimbang juga. Bimbang ini anytime. Bila-bila masa. Kita di Malaysia setiap 10 Oktober kalau tak salah, kita sambut Hari Kesihatan Mental Sedunia. Sekarang dah ada Hari Kesihatan Mental. Ada satu tinjauan yang pernah dibuat oleh NHMS. Dia ni Mobility Kesihatan Kebangsaan. Dia buat tinjauan, dia kata hampir 500 juta rakyat di negara kita sekarang ada simptom depression. Simptom depresi dan juga tekanan. Dan begitu ramai sekarang sedang mengalami anxiety disorder, gangguan kebimbangan. Dan kajian Kementerian Kesihatan menyebut 1/6 orang Malaysia sekarang ada potensi kena gangguan mental. Maknanya dalam masjid kita ni pun ada yang sedang gangguan mental, ada. Cuma sebab dia nak datang tadi, dia makan ubat, dia okey lah. Kalau dia tak okey, dia pergi depan, dia mengaku jadi Imam Mahdi dia ni. Saya lah Imam Mahdi. Allahu Akbar. Pening imam. Mental illness paling banyak di Malaysia MDD, Major Depressive Disorder, kemurungan besar. 6.3% penduduk dewasa di Malaysia ada MDD. Dan dalam masa setahun 2.5 warga kita didapati mengidap pula MDD ni. Ada 60,000 lelaki dewasa, ada 110,000 wanita. Ramai orang sedang bimbang, risau dan macam-macam lagi. Tengok berita suami orang kahwin di Siam, dia risau, bimbang. Jadi suami dia wangi-wangi pun dia bimbang. Lalat suami dia pakai singlet je sekarang, kulu kilir. Dalam rumah pakai singlet. Tak berani nak pakai deodorant pun tak berani.
Dibimbang. Bukan dia cemburu, bimbang. Bimbang. Tuan-tuan pun bimbang, macam-macam bimbang. Dan bimbang itu adalah masalah. Ada satu kisah ni di penghujung lah, nampak tuan-tuan bimbang di penghujung. Pernah ni satu cerita lah yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada satu orang datang jumpa Ali. Wahai Ali, dalam dunia ni apa benda makhluk yang paling gagah sekali? Ali pun jawablah, makhluk paling gagah gunung. Kenapa gunung gagah? Sebab gunung ni tak ada orang yang boleh tawan, kecuali orang tertentu saja. Tuan-tuan dalam masjid ni, berapa orang pernah pijak gunung Everest? Tak ada. Walaupun kita hebat ke apa, artinya bukan semua orang boleh menawan gunung. Gunung ni gunung benda gagah. Sebab itu bagi penggemar jungle trekking ataupun orang hiking, dia orang mesti target nak tawan G7. Selagi tak tawan G7, gunung 7, jadi dia rasa belum rasa, enggak marem. Macam tak sampai, zuk tu tak sampai. Dia G7 ni gunung-gunung yang tinggi di semenanjung Malaysia yang mengentasi banjaran Titiwangsa dengan ketinggian lebih daripada 2000 meter, mana 7000 kaki ke atas. Dia adalah, saya pun tak reti sangat gunung-gunung ini. Banyak ada di Pahang, ada Gunung Tahan, gunung apa Sepadan, Kelantan, Perak, apa semua. Ini geng-geng hiking dia tahu. Jadi benda yang paling gagah gunung. Tak semua orang berjaya tawan. Orang tu tanya lagi, ada tak lebih gagah dari gunung? Kata Ali, ada. Apakah dia? Besi. Besi lebih gagah daripada gunung. Tuan-tuan, besi, hebat-hebat gunung, bukit, dia sodok, runtuh. Sebab itu di Mekah, tuan-tuan kalau datang 10 tahun sekali, tak kenal dah Mekah. Dulu ada jabal ini, Bukit Omar. Tak ada, rata bukit. Padahal bukit sana dia buat pada batu semua. Tapi besi sodok, habis bukit. Jadi besi paling gagah. Al-Hadid. Orang tu tanya lagi, ada tak lebih gagah daripada besi? Ada, api. Api dia boleh mencairkan besi. Segagah-gagah besi, kalau pakai oxy fuel welding ataupun oxy acetylene, itu boleh cairkan besi. Sebab besi ini dia boleh cair pada kepanasan 3500 darjah Celsius, 1500 darjah. Oxy acetylene dia boleh mencecah 3500 darjah Celsius. Cair besi. Orang tanya lagi, ada tak lebih gagah daripada api, makhluk lain? Ada, kata Ali. Apakah dia? Air. Air segagah-gagah api, sembah dia air, senyap, meninggal api itu. Kuat air, kata Ali. Air memang kuat, tuan-tuan. Jangan main-main. Bagi kami di Pantai Timur, kami tahu air ni kuat. Sebab itu kalau berlaku banjir, kalau tuan-tuan bawa kereta nampak air atas jalan, janganlah gamble sangat. Air itu nampak je, tenang saja. Tapi kalau tuan-tuan lalu, terbalik kereta. Lepas itu kajian pernah dibuat, kalau kita bawa kereta sedan, kereta yang biasa, hanya memerlukan 12 inci air ataupun 30 cm air untuk dia mengapungkan kereta kita dan dia menghanyutkan kereta kita. Maknanya kalau bawah sedikit lututnya, dah boleh hanyut kereta kita. Oh, tuan-tuan kata, saya tak bawa sedan, saya bawa 4x4. 4x4 kereta monster kita tu hanya memerlukan 18 ke 24 inci air saja untuk dia mengapungkan monster kesayangan kita itu, dan dia akan hanyutkan. Maknanya sampai celah kelangkang saja dah boleh hanyutkan kereta. Air kuat, tuan-tuan. Nampak je dia lembut begitu. Air kuat. Orang tu tanya lagi, ada tak yang lebih gagah daripada air? Oh, pastilah yang lebih gagah, kata Ali, adalah awan yang membawa air itu. Awan gagah, tuan-tuan. Awan nampak je lembut, macam cotton candy. Tapi pilot, antara yang dia paling takut, awan lah. Tengah bawa kapal terbang, nampak awan, berpeluh. Sebab awan sekali langgar, bergegar, tuan-tuan. Itu yang pramugari akan buat announcement. Kita akan menghadapi sedikit gelombang di udara. Jadi sila pakai tali pinggang keledar anda
Dan untuk maklumat, minuman panas tidak disediakan. Allah, bayar mahal-mahal tak dapat pula minum Milo. Sebab langgar awan. Pramugari pun duduk pakai tali, takut. Awan nampak je lembut. Setiap saat 16 juta tan air diuapkan daripada bumi. Dan dalam setahun 513 juta tan air ni dikitarkan oleh siapa? Awan. Awan kuat. Orang tanya lagi, tuan, ada tak lebih kuat dari awan? Ada. Ada lagi. Apa yang lagi kuat dari awan? Angin yang tolak awan. Angin don't play-play. Sekali dia tolak asap, jerebu semenanjung Malaysia. Tuan-tuan, pakailah teknologi paling canggih pun. Dia tiup slow je. Keluar rumah pakai topeng lah kita jawab. Orang Riau bakar hutan, kita yang kena sini. Angin power. Ada tak lebih gagah? Banyaklah soalan dia. Lebih gagah matahari, kata Ali. Ada lebih gagah pada matahari? Sampai Sayyidina Ali sebut yang paling gagah sekali adalah manusia. Bila sampai manusia, dia tanya lagi, ada tak lebih gagah daripada manusia? Ada. Apakah dia? Mengantuk. Manusia kalau dah mengantuk, nampak bongok sangat orang. Walaupun dia hebat, dia Perdana Menteri ke, dia pangkat besar ke, TKSU ke, KSU terus 3 ke, kalau mengantuk buruk betul rupa. Menguap tu dah buruk dah. Hilang samsing, walaupun guru silat sekalipun. Mengantuk ni jam. Tuan-tuan, kalau bawa kereta, kalau mengantuk, tak payahlah buat gagah. Kita bukan muda subuh dulu. Ada orang kata kalau mengantuk isap rokok. Rokok mulut tidur juga gini. Tak ada lah kalau dah mengantuk. Mata ni tak boleh buka. Mengantuk ni gagah, tuan-tuan. Mengantuk. Kalau tak, takkanlah orang-orang badan sadu tak boleh bangun pagi subuh. Bukan semua, ada yang datang. Dia boleh angkat besi, training macam-macam. Dia nak tolak selimut datang ke masjid, payah. Berat betul selimut dia tu. Saya cadangkan selimut tu jadikan alat di gimnasium. Berlatih tolak selimut. 1, 2, 3. Alih selimut, lipat toto. Susah bab mengantuk. Tapi orang tanya Ali, ada tak lebih gagah daripada mengantuk? Ada. Apa dia lebih gagah? Duka cita, kebimbangan, kerisauan. Orang bimbang tak boleh tidur walaupun mengantuk. Walaupun mengantuk. Kita ni mengantuk sangat dah. Pagi tadi dah bangun pukul 4.30, siapkan anak nak pergi sekolah, apa nak kerja masjid kan, subuh sekarang lewat. Imam pula mengilai, bukan main panjang pula bacaan. Kita nak kejar lagi, nak balik rumah lagi. Terkejar-kejar je. Penat. Pergi kerja lagi, lepas ke anak lagi, sekolah lagi, apa semua. Lepas tu pergi kerja lagi. Jam balik. Sampai maghrib, semayang, dengar ceramah sikit, mengambil berkat. Lepas isyak, kita bajet pukul 9.30 nak tidur lah. Memang nak tidur, mata tak boleh buka dah. Tukar baju, gosok gigi, cuci kaki, pasang aircon, slow apa semua, tidur. Tiba dapat telefon tengah pukul 10, kawan telefon. Assalamualaikum, ni nak maklum ni, ente punya adik ni orang jumpa dia accident motor tepi jalan. Habis macam mana tu? Itulah sekarang ada orang panggil ambulans. Teruk ke? Kalau ambulans datang tu teruk lah agaknya. Hospital mana? Orang pun sebut cancel, tidur tuan-tuan. Walaupun mata dah macam hantu raya dah merah, hilang mengantuk. Jadi kebimbangan adalah benda paling besar sekali. Tapi Nabi ajar, engkau boleh minimumkan kebimbangan itu dengan banyakkan membaca la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, tak adalah daya saya, tak adalah upaya saya, melainkan Kau yang tolong saya, ya Allah. Saya ni mengantuk sangat dah, ya Allah, nak tidur sangat dah, tolonglah beri kekuatan. Allah beri kekuatan, insya-Allah. Jadi muslimin muslimat sekalian, memang banyak lagi nak cerita wasiat Nabi Ibrahim ini. Tapi kita peganglah pada malam ini, antara hikmah terbesar kita membaca la haula wala quwata illa billah, Allah beri kekuatan kita untuk meneruskan kehidupan yang serba mencabar ini.
Sikit sekadar itulah sembang-sembang kita pada malam ini, mengambil iktibar daripada, sekejap lagi saya jawab ya, sekejap lagi saya jawab. Mengambil iktibar daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, iaitu wasiat yang pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang suruhlah umatmu untuk mengamalkan hauqalah. Terima kasih di atas undangan dan perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis sama-sama diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa li syari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.